Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, Shalom. 在主内的弟兄姐妹，大家平安。 Kita bersyukur pada Tuhan hari ini diberikan kesempatan kita boleh beribadah di rumah Tuhan, baik maupun juga Bapak Ibu yang mengikuti dari rumah melalui streaming. 感谢上帝赐给我们机会来到现场，我们可以敬拜主，也在线上的会友，我们也问安。 Selalu dalam doa saya Bapak Ibu, kita semua dalam keadaan yang baik di tengah-tengah situasi yang mungkin sedang tidak baik ini. 在我的祷告中，仍然为大家祷告祈求，在这不景气的情况中，我们仍然可以安宁。 Saya mengajak kita membaca firman Tuhan yang sebagian tadi sudah kita baca dalam responsoria, itu terambil dari kitab Nehemia pasal yang ke-8, ayat yang ke-9, saya baca sampai ayat yang ke-12. 我邀请大家来读我们的圣经，就是在这个奇异新闻已经读了，就是在尼希米记8章，中文的从8到12节。 Demikian bunyi firman Tuhan, mereka membacakan kitab itu, Taurat Allah, dengan jelas dan memberi penjelasan sehingga pembacaan itu dapat dimengerti. Lalu Nehemia, kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, serta orang-orang Lewi yang mengajar umat itu, berkata kepada mereka semua, hari ini kudus bagi Tuhan Allahmu, jangan berduka cita dan menangis. Sebab seluruh umat menangis ketika mendengar perkataan Taurat itu. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah, makanlah makanan yang enak-enak dan minumlah minuman manis. Serta kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini kudus bagi Tuhan kita. Jangan bersusah hati, sebab sukacita dari Tuhan itulah perlindunganmu. Orang-orang Lewi menyuruh seluruh umat supaya diam dengan berkata, tenanglah, karena hari ini kudus, janganlah bersusah hati. Lalu seluruh umat pergi makan dan minum, membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang dijelaskan kepada mereka. 尼希米记8章从8节到12节，他们清清楚楚地念神的律法书，讲明意思，使百姓明白所念的。省长尼希米和做祭司的文士以斯拉，并教训百姓的利未人，对众民说：今日是耶和华你们神的圣日，不要悲哀哭泣。这是因为众民听见律法书上的话，都哭了。又对他们说：你们去吃肥美的，喝甘甜的，又有不能预备的，就分给他，因为今日是我们主的圣日，你们不要忧愁，因靠耶和华而得的喜乐是你们的力量。于是利未人使众民静默，说：今日是圣日，不要作声，也不要忧愁。众民都去吃喝，也分给人，大大快乐，因为他们明白所教训他们的话。 Saudara, seringkali kita berpikir bahwa kita akan merasa senang, akan merasa sukacita kalau masalah yang sedang kita hadapi itu dapat terselesaikan dengan baik. 弟兄姐妹，我们常常认为，若我们面临了一个问题，然后很顺利的解决它，我们的心会充满了喜乐。 Oleh sebab itu kita biasanya akan berusaha sekuat tenaga dengan upaya kita agar masalah yang kita hadapi itu bisa selesai. 所以呢，我们会不尽的一切努力来解决我们所面对的一些问题。 Kalau kita sudah selesaikan masalah itu, harapannya adalah kita merasa happy, kita merasa senang, damai, dan tentram di hati. 因为我们想着，若我解决了这些问题，我的心里就会充满了喜乐、安宁。 Tapi seringkali kenyataannya saudara bahwa ketika satu masalah yang sedang kita hadapi itu selesai, bahwa ternyata kita bukannya merasa aman dan tentram, tetapi kita diperhadapkan dengan masalah-masalah lain yang kemudian bermunculan lagi. 但是通常的情况下，我们已经解决的问题，我们没有感到平安，但是却发觉更重的问题来临了。 Saudara, waktu saya SMA, saya berharap saya cepat-cepat lulus SMA, saya nggak usah bangun pagi-pagi lagi, saya nggak usah pakai seragam lagi. Sudah belasan tahun saya setiap hari ke sekolah harus pakai seragam. Saya pengen banget cepat lulus SMA. 弟兄姐妹，当我毕业，从高中毕业，我觉得我
我想快快的从高中毕业，因为我觉得我不再需要早起，然后穿校服，我就是等待这一天。Pikiran saya waktu itu kalau saya kuliah saya bisa bebas pilih jam kuliah saya ke sekolah atau kuliah bisa pakai baju yang bebas ya, nggak usah pakai seragam lagi. Saya pikir saya pasti happy saat itu. 那时候我的想法，等我上大学，我可以自由的选我要上什么课，要几点上课，我要穿什么衣服，就由我决定。那时候一定很开心的。 Ternyata waktu saya kuliah, saya lupa sama harusnya saya sudah happy, tapi hidup saya makin pusing dengan berbagai tugas dan sistem perkuliahan. 但实际上，当我已经在上大学的期间，我以为我会很开心，但是我忘了，大学的期间比较严格，比较很多事情要我来思想的。 Saat itu saya pikir saya mau cepat-cepat kerja, karena kalau kerja saya akan punya penghasilan sendiri, hidup saya pasti akan lebih senang. 然后我就觉得我毕业了后，我有自己的工作，我有挣钱了，应该那时候我会比较开心吧。 Ternyata waktu saya sudah masuk ke dunia kerja, hidup lebih pusing lagi. 然后我就进入职场，我反而觉得问题种种的来。 Saudara, situasi hari ini bangsa dan negara maupun secara geopolitik dunia kita sedang dalam keadaan yang sulit. 弟兄姐妹，我们现在处的世界还有政治方面，全地球都是不是一个很平稳的时际。 Dulu awalnya saya selalu berpikir satu hari kita akan bebas dari krisis ekonomi. Karena sejak 98 kayaknya kita terus di dalam sebuah situasi krisis ekonomi. 那我以前认为，我们过了98年，应该是不会经历经济危机了。 Tetapi sampai hari ini saudara, nggak pernah yang namanya kita keluar dari yang namanya krisis. 但是我发现，直到今日，我们从没有走出。 Kita perlu doakan bangsa negara kita perlu setiap hari doakan situasi dunia kita hari ini. 请为我们的国家祷告，请为这世界祷告。 Itulah sebabnya saudara, semakin hari kita semakin sadar bahwa selama kita hidup di dalam dunia ini, tidak pernah akan lepas dari permasalahan dan persoalan-persoalan kehidupan kita. 所以我们意识到，只要我们还活着，我们会不断的面临种种的问题、种种的挑战。 Sehingga hidup kita selalu diwarnai dengan keluhan-keluhan, kekhawatiran-kekhawatiran, ketakutan-ketakutan daripada sukacita dan damai sejahtera. 所以我们的心会充满着忧虑、惧怕，还有恐惧。 Ini juga yang dialami oleh umat Israel pada perikop yang kita baca. 这也是在我们刚刚读的圣经节那时候，以色列人所面对的情 Hal 境。 yang paling mereka nantikan atau mereka impikan bagi mereka yang bisa membuat mereka senang adalah ketika mereka boleh kembali dari pembuangan ke tanah mereka yang sudah 70 tahun mereka tinggalkan. 因为那时候以色列人所盼望的就是，因为他们被掳之后，他们想要归回耶路撒冷，应许之地。过了70年之后， Kalau mereka bisa pulang ke tanah leluhur mereka, hidup ini kembali merasa damai dan tentram. 他们的想法，若他们可以归回他们列祖之地，他们的心应该会得到平安。 Saudara, pada kenyataannya ketika betul itu terjadi pada pemerintahan Media Persia, setelah Raja Babilonia itu digulingkan, maka Raja Persia memperbolehkan umat Israel yang di tanah pembuangan itu kembali ke tanah asal mereka. 事实说，当巴比伦王被打败，然后马代还有波斯王就允许以色列民他们归回他们的原地。 Tapi apakah yang mereka temukan di tanah perjanjian, di tanah leluhur mereka itu? Mereka melihat tembok Yerusalem sudah hancur, satu kota Yerusalem sudah hancur, rumah-rumah mereka tinggal reruntuhan, dan bait Allah juga sudah hancur. 当他们回到他们的家乡的时候，他们发现什么？他们发现耶路撒冷城墙已经毁了，然后他们的家园也毁了，一切都成荒凉了。 Mereka dalam keadaan miskin, saudara. 他们是非常穷乏的， Mereka harus segera membangun rumah mereka masing-masing. 他们必须尽快的来
照他们的家。 Tapi bagaimana mungkin mereka bangun rumah kalau tembok yang melindungi mereka, kota Yerusalem itu masih belum ada. Jadi mereka bangun dulu tembok Yerusalem. 但问题是 Yerusalem， 他们怎么会建他们的家？若他们的城墙还没建好呢？ Waktu mereka mau bangun kembali tembok kota Yerusalem itu, saudara, maka orang-orang yang sudah tinggal di situ adalah musuh-musuh mereka, tidak senang dengan orang-orang Yahudi yang mau bangun kembali temboknya. Mereka adalah orang-orang Sambalat, orang-orang Tobia, orang Amon, orang Asdod. Mereka mau menyerang orang-orang Israel yang baru pulang dari pembuangan ini. 所以当他们要先建墙的时候，他们得到了当地人的反抗，他们就是森巴拉人、多比亚人、亚门人和亚斯突人，他们就是得到他们的攻击。 Harusnya mereka senang bukan kembali ke tanah perjanjian, tetapi nyatanya mereka makin pusing di situ, saudara. 他们应该会感到非常的欢喜，可以回到自己的原地，但是结果他们反而更忧虑了。 Dan ketika mereka mau bangun tembok kota Yerusalem, saudara, diejek sama orang-orang musuh-musuh yang tadi itu berkata, aduh, kalian mau bangun tembok untuk melindungi. Ini sampai dikatakan begini, anjing aja kalau lompat ke situ, temboknya langsung runtuh semua. 当他们努力的去修造这个墙的时候，那周围的人就是桑巴拉他们人一直在讥笑他说，就是狐狸上去也必吃倒。 Itu usaha manusia, saudara. 弟兄姐妹，这就是人所谓的努力。 Maka di tengah situasi seperti itu, pemimpin-pemimpin Yahudi saat itu, Ezra sebagai ahli kitab, Nehemia sebagai utusan raja, dan orang-orang Lewi, mereka berkata, nggak boleh, kita jangan fokus kepada pembangunan fisik, kita harus kumpulkan umat Israel. Kebetulan ada hari raya Pondok Daun, kita kumpulkan umat Israel, dan bahwa Tuhan akan memberikan perlindungan yang sejati, bukan karena tembok-tembok yang mati ini, tetapi jiwa umat Israel harus dibangkitkan kembali, dan mereka harus percaya bahwa perlindungan yang sejati itu datangnya dari Tuhan. 所以那时候领袖们就是以斯拉，还有这个省长尼西米，他们就与其他的领袖他们讨论说，我们不能这样，我们要一起协力来我们要找到我们真正的避难所还有力量。所以刚好那时候是接近祝棚节，所以他们想要借由那日来行动。 Mereka berkumpul dan mereka bersedih, saudara. Mereka berat hati, mereka susah, saudara. 所以那时候他们是处着一个非常悲哀、非常痛苦的心。 Di saat itulah firman Tuhan datang dan berkata, sukacita yang datang dari Tuhan, itulah perlindunganmu. 就在那时刻，上帝的话语领导他们说，靠着耶和华的喜乐是你们的力量。 Dapat dikatakan sukacita yang dari Tuhan, itulah kekuatanmu. Sukacita yang dari Tuhan, itulah tempat yang aman bagimu. 所以也可以说，从上帝而来的喜乐是你们的力量，你们的避难所。 Dan sekarang kita melihat bagaimana umat Israel mendapat sukacita di tengah-tengah kondisi yang sulit, dan kita bisa renungkan dan kita bisa pelajari sehingga kita juga bisa mengalami sukacita itu, saudara. 所以我们要学习从这以色列民他们在困难的情形，他们仍然会感到喜乐，这也是我们可以学习的地方。 Yaitu sukacita ketika mereka diperhadapkan kembali kepada firman Tuhan. 就是他们回到神的话里面所得到的喜乐。 Dikatakan di ayat yang ke-9, bagian-bagian pada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, diberi keterangan-keterangan, atau dalam TB2 dikatakan dijelaskan, sehingga pembacaan itu dapat dimengerti. 在第9节这么说，他们清清楚楚的念神的律法书，讲明意思，使百姓明白所念的。 Setelah mereka membaca, mendengar firman Tuhan dengan jelas, ayat yang ke-13 dikata, maka pergilah mereka itu makan dan minum dengan pesta ria, dengan sukacita, saudara, karena mereka mengerti firman Tuhan. 然后当他们已经清楚的念神的律法书，
然后在13节说，众民都去吃喝，也分给人大大快乐，因为他们明白所教训他们的话。 Saudara, firman Tuhan adalah sumber sukacita yang dari Tuhan. 弟兄姐妹，神的话语就是我们喜乐的源头， Karena firman Tuhan adalah bukti nyata kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. 因为神的话语就是神与我们同在的一个确据。 Firman Tuhan dapat mengalihkan kembali pikiran kita yang sudah bias di dalam kesulitan dunia ini, kembali fokus kepada Tuhan, Sang Pencipta, Sang Juru Selamat kita. 因为神的话语可以修正、调整我们已经被这世界的思想混乱，我们可以再回到神的道路上。 Dan perjumpaan kita dengan firman Tuhan dapat membuat kita merasa senang, dan senang ini, sukacita ini datangnya dari Tuhan. 而我们与神的话语的相遇，可以使我们心里有发出喜乐。 Maka pemazmur berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. 所以诗人说，凡思想神的话语，爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。 Demikian juga bagi Raja Daud, dia katakan Taurat Tuhan itu menyegarkan jiwa, rejoicing the heart, saudara. 然后大卫王他也说，神的话语是滋润我的心喜。 Lebih mahal daripada emas, lebih manis daripada madu, Mazmur 19. 在诗篇19，在诗篇19节这么说，神的话语能苏醒人心，比金子更渴慕，比蜜更甘甜。 Daud tidak pernah bersukacita karena dia pernah jadi raja, dia punya pemilikan harta benda yang banyak. Dia tidak pernah membanggakan itu semua, saudara. Dasar sukacita dia adalah Taurat Tuhan. 大卫王不因他是个王，或者他拥有很多的财富而感到喜乐，但是因为他有神的律法，使他的心里充满喜乐。 Bahkan di dalam Mazmur 119 ayat 131 dikatakan Daud berkata, kubuka mulutku dengan megap-megap. Saudara, ternganga seperti ikan, saudara, menantikan, mendambakan firman Tuhan. 在诗篇119篇131节，大卫说：“我张口而气喘，就是好像鱼开着张着嘴，因我切慕你的命令。” Demikian juga Yeremia, saudara. Dalam Yeremia 16 ayat 15 dikatakan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya, firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. 然后在耶利米书那里说：“耶和华万军之神啊，我得着你的言语，就当食物吃了。你的言语是我心中的欢喜快乐，因我是称为你名下的人。” Apakah saudara sudah menikmati firman Tuhan sebagai sebuah kesukaan yang saudara nanti-nantikan setiap hari, bahkan setiap saat? 我想请问一下，是否大家也把这神的话语成为我们心中喜乐的源头？ Saudara, banyak jemaat yang berkata, aku udah baca firman Tuhan, aku nggak ngerti, Boksu. 很多会有对我说，牧师，我一直读经，但是我都不明白这里面说了什么。 Saudara, baca firman Tuhan. 我可以说，不断的阅读。 Saudara belum mengerti, minta sama Tuhan. Karena firman Tuhan yang berkata, Roh Kudus yang akan memberikan penjelasan itu, menafsirkan itu di dalam hati kita. 若您读了还不能明白，祷告祈求圣灵为我们解释。 Baca, kalau belum mengerti nggak apa-apa, baca terus, baca terus. 虽然我们读了还不明白，但是我们不要放弃，我们仍然还是继续的读。 Suatu hari kalau pikiran kita sudah dibuka oleh Tuhan, kita akan merasa sukacita. Saya sudah mengerti akhirnya bagian firman Tuhan ini. 那当神已经打开了我们的心思意念，我们将会明白神的话语的。 Ketika saya mempersiapkan ayat firman Tuhan ini, saudara, saya teringat waktu kita zaman COVID. 当我预备这个讲稿，我记得在疫情期间， Kita tidak ada ibadah, kita ibadah melalui streaming YouTube. 我们就是透过线上的崇拜。 Tapi tiba-tiba di masa-masa COVID itu ada sebuah gereja mengundang saya berkhotbah, mereka merayakan ulang tahun pada masa COVID.
那时候我记得有一个教会，他邀请我来在他们那里讲道，因为他们要庆祝他们的Kira-kira itu sudah 6 bulan setelah terjadinya COVID itu. 那时候我记得疫情已经开始6个月了。Saudara, kita masih streaming, kita masih pakai rekaman, saudara di sini. 那时候我们在这里还是透过线上的崇拜。 Tentu di situ saya pakai masker, semua pakai peralatan yang untuk supaya jangan tertular begitu. 之后我也去了，但是我已经预备很多的设备，我已经戴了口罩，还有许多 6 其他 bulan 东西。 saudara saya nggak pernah beribadah lagi bersama dengan saudara seiman, cuma di rumah dengan keluarga saja. 我记得那时候已经有6个月了，没有和其他的会友一起敬拜，我只是跟家人一起。 Begitu ibadah itu dimulai, puji-pujian pembuka saudara. Saya bahkan nggak bisa nyanyi sedikit pun. Air mata saya bercucuran saudara. Akhirnya saya bisa kebaktian lagi di gereja. 那时候当开始唱第一首诗歌，我听了那首，还有感受到那时候的情景，我真的唱不出来，但是我一直流泪。 Disitulah saya sadar, kalau ada kesempatan ibadah sama-sama masih bisa, saya tidak akan menyia-nyiakan semua kesempatan. Ketika saya bisa beribadah bersama di rumah Tuhan dengan saudara seiman, saya akan ambil kesempatan itu sebaik-baiknya. 那时候我对自己说，若有线上就是现场敬拜崇拜，我必须要参加，因为这是我不能错过的一个机会。 Itulah yang dihadapi oleh umat Israel saat itu. 70 tahun mereka tidak pernah lagi beribadah, saudara. Begitu mereka kembali ke Yerusalem, mereka bersedih, mereka menangis dengan berat hati. Akhirnya mereka bisa lagi beribadah di Yerusalem. 那时候就是以色列他们所经历的情形，过了70年之久，他们终于回到了他们的原地，他们可以自由的敬拜主，他们感到非常的感动。 Saya percaya semua perasaan campur aduk, mereka terharu, akhirnya mereka bisa memuji Tuhan. Mereka terharu, akhirnya bisa mendengarkan firman Tuhan dan diberi penjelasan akan firman Tuhan. 那时候我可以感觉到他们已经非常的激动，因为他们终于可以唱诗歌，他们可以听神的话语，他们可以敬拜主。 Tapi mereka terus menangis dan terus menangis. 他们不住的一直在流泪。 Maka kedua, sukacita dari Tuhan selain kepada firman Tuhan yang dimengerti saudara, maka di situ kita akan alami melalui pertobatan, respon kita terhadap firman Tuhan. 所以第二，从神而来的喜乐，就是来自悔改。 Nehemia, Ezra, dan para ahli kitab orang-orang Lewi berkata, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. 在第10节那里说，尼西米还有以斯拉还有利未人，他们对众民说：今日是耶和华你们神的圣日，不要悲哀哭泣，因为众民听见的话，他们哭了。 Kata menangis, bersusah hati, bersedih itu bukan sekedar sedih terharu, saudara. 那里说的不要悲哀哭泣，不只是一个感动的表现。 Kata yang dipakai adalah kata asap yang berarti meratap. 那里用的原字就是阿萨，他就是感到非常悲伤、难过、痛苦。 Kata yang dipakai untuk menandakan seorang sedang bertobat, meratapi kesalahannya dahulu yang sudah diperbuat. 就是可以意味着一个人他发现了他的罪，然后他要悔改的一个心理的感受。 Mereka tobat, saudara. Yang menyebabkan mereka dibuang oleh Allah ke tanah perjanjian adalah karena dosa mereka, karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan, karena mereka mulai menyembah kepada Allah lain, saudara. 因为他们明白他们所谓被掳的原因，因为他们顽梗的心，他们违背神，他们背逆神。 Ketika mereka mendengar kembali firman Tuhan di tanah mereka, leluhur mereka, tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka sungguh-sungguh bertobat, kapok tuh, saudara. 所以当他们可以再次听神的话语，在他们列祖之地，他们真的悔改了。 Saudara, jadi sumber sukacita dari firman Tuhan itu adalah ketika firman itu diresponi dengan hati yang mau terbuka
untuk bertobat di hadapan Tuhan. 所以弟兄姐妹，来自从神话语的喜乐，就是我们有一个肯悔改的心。 Firman Tuhan bukan hanya menambah pengetahuan, menambah kepintaran berteologi kita. Firman Tuhan bukan dipilih mana ayat yang cocok buat saya, mana yang lebih cocok buat orang lain. Firman Tuhan itu harusnya menjadi cermin, saudara, bukan kaca spion yang kita tunjukkan selalu untuk orang lain. 神的话语并不仅仅增长我们的知识，或者是提升我们的神学素养，但是我们也不是说，哎，这段适合我，这段不适合我，这段比较适合他人。但是神的话语就是我们的一面镜子，不是我们的后视镜。 Saudara, ada sukacita dan kelegaan dalam setiap pertobatan yang sungguh-sungguh. Kita semua buat kesalahan setiap hari. Tapi adakah kita setiap hari datang kepada Tuhan, mohon Tuhan kembali mengampuni, menyucikan. Dan dengan hati yang sungguh-sungguh bertobat, kita mau berusaha untuk hidup lebih baik lagi di hadapan Tuhan. 当我们悔改，我们会必得安息。那我的问题就是，我们是否每天向主认罪、祷告、悔改，我们可以从神得到安慰。 Saudara, seorang gitaris band heavy metal yang rock itu, saudara, yang di Amerika salah satu band terkenal, bandnya itu namanya Korn. Orang ini bernama, gitarisnya ini bernama Brian Welch. 有一位吉他手，他的名字叫 Brian Welch。 Sejak 14 tahun dia sudah kecanduan alkohol, obat-obatan terlarang, pornografi, dan lain sebagainya. 在他14岁时，他已经沉迷了酒精、毒品然后色情片。 Tapi karena dia jago main gitar, saudara, dia bergabung dengan band heavy metal dan itu salah satu band yang cukup laris di Amerika pada saat itu. 但是因为他弹吉他弹得非常好，所以他加入了一个重金属乐队。 Dia mendapatkan apa yang dunia definisikan sebagai orang sukses. Dia kaya raya, dia punya rumah besar sekali, saudara. Dia mau lakukan apa saja, mau beli apa saja bisa. 他就是得到了所谓的世界的荣华富贵，他有豪宅，然后什么他想要买什么他都可以。 Tapi di balik gemerlap hidupnya, jiwanya kosong. 但是其实他心里是空虚的， Istrinya meninggalkan dia karena gaya hidupnya yang kacau. 因为他的生活方式，他的妻子也离开他了。 Saudara, di dalam sebuah kesaksian dia katakan, hidup saya waktu itu sudah seperti mayat hidup, ya, dead man walking. 那时候透过一个见证，他说当时他的生活就如行尸走肉， Dia katakan hidupnya seperti zombie. 就好像僵尸的这么过生活。 Memang kalau dilihat-lihat mirip juga sih. 如果我们看看，也有点像吧。 Terus pakai obat, sabu-sabu jenisnya, saudara ya. Selama 2 tahun penuh terus berharap untuk mendapat kesenangan itu, saudara, happy. Dia terus pakai terus. 所以在2年期间，他以为他可以得到一个喜乐，他就每天吸食冰毒。 Tampil perform pakai obat, tampil perform pakai obat terus begitu, saudara. 就是他要演奏的时候，他就必须吸毒， Sudah seperti mayat hidup. 就好像这个行尸走肉。 Suatu hari temannya entah dari mana ngajak dia ke gereja. 有一天，他的朋友就是不知道从哪里来，就邀请他到教会。 Awalnya dia nggak begitu mau, 其实他是不肯的， tapi akhirnya dia pergi juga. 但是到最后他也参加了。 Pada waktu di gereja dia dengar firman Tuhan, saudara. 在教会，他听到神的话语， Tuhan mengasihi saudara, 上帝爱世人， apapun kondisi saudara. 上帝爱你，无论你是 Datanglah 处的 kepada 什么 Tuhan. 境况，你 Tuhan 来 akan 到神的 berikan 面前， sukacita, damai sejahtera. 上帝必赐你平安喜乐。 Saudara, kata-kata itu terus membekas di hatinya. 这神的话语感动了他， Dia pulang ke rumahnya, dia berlutut dan berdoa. 然后这话语深深的刻在他心里，直到他回到家， Kalau 他 benar 就跪在心里 engkau Allah yang hidup yang benar, 他说：“如果你是这是活的神， tolong saya mau keluar dari kehidupan ini, saya mau bersih dari obat-obatan terlarang ini. 你帮助我，你拯救我，你救我脱离这
这黑暗的生活。 Dan ternyata Tuhan lakukan itu, saudara. 哎，上帝救他了， Dia dipulihkan oleh Tuhan, dia tidak pakai lagi obat-obatan. 透过他的信仰、他的信心，他也是离开了这一切的毒品。 Dia fokus membesarkan putrinya yang begitu disayangi dia. 他专心的抚养他的女儿， Dia resign dari grup band heavy metal 他 dia. 也离开他的团队， Dan dia menjadi pemusik di gereja. 然后他就在教会里服侍。 Dia katakan, saya alami sukacita jauh lebih kuat dari semua obat terlarang dengan dosis yang paling besar yang pernah saya suntikan dalam tubuh saya. 他说我在教会里，我可以领受到从神而来的喜乐，多于远比我以前透过毒品所感受的喜乐。 Di dalam Kristus, Tuhan menyelamatkan saya. 在基督里，上帝拯救了我。 Saudara lihat fotonya setelah bertobat lebih mirip manusia. 我们看他的照片，他信主之后就好像真的好像人一样。 Saudara, ada sukacita dalam hati kita yang paling dalam kalau ada pertobatan itu setiap hari di hadapan Tuhan. 弟兄姐妹，若我们每天有一个悔改的心，在神面前，我们的心里会充满喜乐。 Saudara akan merasa beban hidup saudara lebih ringan. Saudara mendapat kelegaan kalau saudara betul-betul di hadapan Tuhan meninggalkan semua perbuatan yang Tuhan tidak kehendaki, kita menjadi ciptaan baru. 我们可以觉得我们所背的负担会变得轻一点，我们成为新造的人，我们可以有从主的喜乐。 Yang terakhir, saudara, sukacita itu dirayakan dalam komunitas. 最后就是神的喜乐，就是在群中庆祝。 Sebab dikatakan di ayat yang ke-11, pergilah makanlah makanan yang enak-enak dan minumlah minuman yang manis-manis. Saudara, ini adalah sebuah pesta. 在中文圣经10节又对他们说：“你们去吃肥美的，喝甘甜的。” Bahkan dikatakan kirimlah makanan itu kepada mereka-mereka yang nggak punya apa-apa, yang tidak sedia apa-apa. 然后有不能预备的就分给他， Mari kita bersukacita karena hari ini kudus bagi Tuhan. 因为今日是我们主的圣日，我们要欢喜快乐。 Karena sukacita dari Tuhan, itulah perlindunganmu. 因为靠耶和华而得来的喜乐是我们的力量。 Lalu dikatakan di ayat yang ke-13, umat itu pergi makan dan minum dan membagi-bagikan makanan karena mereka telah mengerti firman 然后 Tuhan. 在13节说，众民都去吃喝，也分给人大大快乐，因为他们明白所教训他们的话。 Saudara, sukacita dari Tuhan kita akan rasakan ketika hati yang telah diperbaharui itu, saudara, kita rayakan bersama dengan saudara seiman kita. 弟兄姐妹，我们可以感受到从主的喜乐，当我们悔改的心，我们庆祝于其他的信徒们。 Pertumbuhan rohani tidak pernah terjadi di kala kita seorang diri, saudara. 我们知道灵性的成长非独身一人的作为。 John Wesley pernah berkata, orang suci yang menyendiri adalah sebuah istilah yang sama tidak konsistennya dengan Injil. Seperti halnya seorang penjina suci. Injil Kristus tidak mengenal agama selain agama sosial. Tidak ada kesucian selain kesucian sosial. 约翰卫斯理曾说，孤僻的圣徒就像福音的圣贞洁的同监者，所以基督的福音只承认社会性的宗教，只承认社会性的生活圣洁。 Bagi Wesley, seorang yang mengaku dia dekat sama Tuhan, dia mengalami hadirat Tuhan, tapi hidupnya nggak pernah berubah, karakternya nggak pernah serupa dengan Kristus, nggak pernah bertumbuh dengan saudara seiman, saudara, dia sebenarnya seorang penjina suci katanya. 卫斯理他自称自己是亲近人的，然后懂得神的话语，但是其实他在品格上没有改变。 Sukacita sejati ketika saudara mengalami perubahan dari Tuhan, pertobatan, dan saudara merayakannya dengan komunitas saudara seiman. 真正的喜乐是来自我们的悔改的心，然后我们与其他的信徒们来庆祝。 Dan dalam keadaan seperti itu saudara, mereka masih serba kekurangan, yang pikirannya bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan sendiri.
Tetapi firman Tuhan berkata, kalau kamu mau merasakan sukacita yang dari Tuhan, apa yang kamu miliki yang sedikit itu pun, mari kita rayakan, bagi-bagikan kepada orang yang tidak punya. Bersama-sama kita merayakannya di hadapan Tuhan. 而那时候以色列的民，他们虽然心里他们处在一个贫穷的生活，因为他们要建自己的家园，要修城墙，但是他们知道，他们要有吃的，他们要分给没有预备的人。 Maka saya setuju pendeta Jeffrey Xiao pernah berkhotbah di mimbar ini berkata, alasan saya datang ke gereja selain untuk menyembah Tuhan, saya datang karena orang-orangnya. 所以我赞同萧牧师曾经说的，我来教会，因为有教会的人，我爱他们。 Karena di gereja ini ada orang-orang yang saya kasihi dan ada orang-orang yang mengasihi saya. 因为在教会里有我爱的人，也有爱我的人。 Itulah alasan saya ada di gereja. 所以这是我在教会的一个理由。 Di tengah-tengah situasi hidup yang sulit, 在充满苦难的生活， ketika saya bertemu dengan saudara seiman, saya ada rasa happy begitu. 当我遇见其他的会友，我心里会有喜乐。 Maka saudara, Tuhan Yesus ketika meminta murid-muridnya untuk melakukan perjamuan kudus. 所以弟兄姐妹，当主耶稣带领门徒们来进行圣餐， Tuhan tidak pernah berkata, lakukanlah perjamuan kudus seorang diri. 主不曾说你要自己进行圣餐， Tetapi dia berkata kepada murid-muridnya, lakukanlah perjamuan kudus ini untuk mengingat tubuh yang telah dipecahkan, darah yang telah dicurahkan. Tubuh yang dipecahkan itu siapa saudara? Kita semua sebagai satu tubuh Kristus. 主耶稣强调的是圣餐，因为象征耶稣破碎而共享的身体，然后象征着基督所流的宝血。 Ada sukacita di dalam komunitas saudara seiman. 在基督群体里面有喜乐， Maka saudara di dalam hidup yang penuh dengan pergumulan ini jangan berjalan sendiri. 所以弟兄姐妹在充满挣扎的生活里，我们不要独人行， Berjalanlah bersama dengan Tuhan. 我们要同主行， Berjalanlah dengan saudara seiman. 我们要与他人其他的信徒们一起同行， Karena itu kekuatan kita di situ. 因为这是成为我们的力量， Karena ada sukacita kita di sana. 因为在里面有从主的喜乐。 Amin. Mari kita berdoa. 阿门。让我们祷告， Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. 主，我们满心感谢主， Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini, 在这不容易的情形， kami boleh mendengar firman-Mu dan mengerti 我们可以听你的话语，并明白你的话语， bahwa sukacita yang sejati itu yang datangnya dari Tuhan. 就是真正的喜乐是从主而来的， Sukacita datang dari firman-Mu. 真正的喜乐源自你的话语， Sukacita datang ketika kami meresponi firman dengan pertobatan. 就是我们以悔改来回应你的话语。 Sukacita yang kami rayakan bersama dengan saudara-saudara seiman yang Tuhan tempatkan bagi kami bertumbuh bersama. 就是与信徒们群体在基督群体可以分享的喜乐。 Biarlah firman-Mu menguatkan kami ya Tuhan. 求主你的话语坚固我们， Menolong kami menghadapi jalan hidup kami ke depan. 帮助我们以后的日子。 Kami percaya jalan yang penuh berkat Tuhan, anugerah, kasih setiamu ya Tuhan. 我们相信你预备给我们的道路是充满你的祝福、你的引领。 Kami sebentar akan menerima sakramen perjamuan kudus. 主，我们将领受你的圣餐， Ampunilah dosa dan kesalahan kami. 求主赦免我们的罪， Kami tidak layak. 我们是不配的。 Atas anugerah Tuhan, kami boleh berbagian dalam meja perjamuan kudus-Mu. 但是因你的恩典，我们可以在你的圣餐圣座上，可以分享你的。 Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. 我们感恩祷告是奉靠主耶稣基督的名求， Amin. 阿门。